kita akan melihat combination yang terakhir, iaitu kita akan cuba gabungkan di antara doublet dengan vortex dan juga dengan linear. So ini akan menghasilkan satu phenomenon, iaitu rotating cylinder. Seperti yang kita ketahui, sekiranya kita gabungkan doublet dan linear, ia akan menghasilkan silinder, dan kehadiran vortex di sini akan menghasilkan pusingan pada silinder ini. Oleh itu silinder ini dia akan menghasilkan akan berputar, dan linear akan melalui silinder yang berputar. Jadi bagaimana untuk kita menulis stream function combination? Mudah sahaja, kita hanya gabungkan di antara psi untuk silinder dan juga psi untuk vortex. So psi untuk silinder kita boleh dapat daripada kuliah yang sebelum ini. So iaitu psi combination di antara doublet dan linear. Okey, so kemudian kita masukkan nilai flow in cylinder di sini, iaitu psi untuk silinder dicampurkan dengan psi untuk vortex. So psi untuk vortex di sini boleh kita lihat di dalam nota basic flow pattern. Okey, saya dah terangkan bagaimana kita untuk dapatkan nilai ln R over A. Okey, selalunya kita berilah nilai negatif kerana by default kita beranggapan bahawa ia berputar melawan arah jam. Okey, idea dia mudah. Sekiranya silinder tidak berpusing, membawa maksud nilai gamma ataupun nilai vortex di sini akan sama dengan kosong. Okey, sekiranya silinder berputar, nilai vortex akan mempunyai satu nilai. Ia akan menyebabkan bahagian atas silinder mempunyai had laju yang tinggi dan bertekanan rendah, manakala bahagian bawah silinder akan mempunyai had laju rendah dan bertekanan tinggi. Perbezaan tekanan ini akan menghasilkan daya angkat yang dinamakan sebagai lift force. Okey. Perkara ini dikenali sebagai Magnus effect. So ia diperkenalkan oleh H.G. Magnus, seorang ahli fizik Germani sekitar tahun 1802 hingga 1870. So jadi maksudnya kalau kita ada satu silinder di sini dan linear melalui silinder tersebut, dan silinder ini kita putarkan seperti ini, kita dapati bahawa pada bahagian atas di sini, oleh kerana linear pun akan lalu di sini, oleh itu seolah-olah kita kata pusingan silinder sama arah dengan pusingan dengan arah had laju. Oleh itu seolah-olah kita kata silinder melajukan lagi had laju di sini. Oleh itu apabila had laju tinggi, tekanan akan rendah. P akan rendah. Tetapi di sini apabila angin lalu di bahagian bawah, silinder akan bergerak pada arah yang berlawanan, seolah-olah ia menahan pergerakan angin di sini. Oleh itu had laju akan menjadi perlahan dan tekanan akan menjadi tinggi. So apabila tekanan tinggi di sebelah bawah, ia berjaya menolak objek ke atas. Oleh itu dia akan menghasilkan daya angkat ataupun lift force. So, efek ini yang dinamakan Magnus effect. Okey, so macam mana kita untuk mengira velocity component? Kita menggunakan idea Cauchy-Riemann equation. So, kita bezakan d psi r d theta. So, ini adalah psi combination untuk rotating cylinder. Dan sekiranya kita menyelesaikan masalah, kita boleh dapati bahawa nilai UR sama dengan kosong. Iaitu setelah kita masukkan nilai R sama dengan A, oleh itu nilai UR akan menjadi kosong. Perkara yang sama kita gunakan untuk mengira komponen velocity U theta. Kita menggunakan Cauchy-Riemann equation negatif d psi dr. Kita masukkan nilai combination psi combination tersebut dan kita dapati nilai ini. Okey, sebelum itu
kenapa untuk flow around cylinder dan juga flow around rotating cylinder kita sering mendapati bahawa UR sama dengan kosong. Ini kerana kita ada bulatan di sini dan kita ada molekul ataupun had laju yang bergerak di atas permukaan bulatan. Dan sekiranya had laju ini mempunyai UR, so katakan UR tu mempunyai ada nilai. Okay, kita kata ada nilai, membawa maksud molekul ini akan bergerak terkeluar daripada bulatan. Okay, kerana apa? Kerana kalau UR ada, maksudnya komponen di sini mesti ada komponen yang selari dengan arah jari. Dalam masa yang sama, komponen ni juga akan bergerak mengelilingi bulatan, iaitu U, theta, dan ini adalah UR. Oleh itu, kita kata oleh kerana nilai jejari adalah sentiasa sama, maksudnya had laju akan sentiasa duduk di atas permukaan silinder ini. Oleh itu, nilai UR mestilah kosong. So, itu idea sebenarnya. Saya harap pelajar dapat memahami keadaan tersebut. Okey, so kemudian kita cuba untuk menentukan di manakah stagnation point. Okey, stagnation point iaitu di mana had laju sama dengan kosong. So, kita bermula, kita uji sekali lagi untuk sekiranya UR sama dengan kosong, kita dapati bahawa R akan sama dengan A. Oleh itu, seperti yang saya katakan, sekiranya R sentiasa sama dengan A, oleh itu had laju UR akan sentiasa kosong. Kemudian kita uji pula untuk had laju U theta. Untuk U theta di sini, sekiranya kita buat sama dengan kosong, kita akan dapati nilai sin theta sama juga dengan negatif gamma over 4 pi UA. So, apa maksud di sini? Membawa maksud kedudukan angle theta akan ditentukan oleh nilai gamma. Kenapa akan ditentukan oleh nilai gamma? Kerana 4 pi adalah constant, U adalah free coming velocity ataupun free stream velocity. Maksudnya had laju linear sebelum berlanggar dengan silinder, dan A adalah jejari. So, A juga adalah constant. So, jadi 4 pi UA sebenarnya constant, membawa maksud nilai gamma ini sahaja yang akan mempengaruhi kedudukan theta. Okey, gamma ni apa? Gamma ni kita kata adalah circulation. So, maksudnya circulation ni sekuat mana ia boleh memusingkan aliran tersebut. So, oleh itu kita akan lihat. Okey, kita tahu. Okey, so dalam keadaan ini saya rasa pelajar pun boleh faham nilai gamma di sini dia akan ada beberapa kemungkinan. Pertama, sekiranya nilai gamma sama dengan kosong. Kedua, sekiranya nilai gamma lebih kecil daripada nilai yang bawah. Ketiga, apabila nilai gamma sama dengan nilai yang bawah. Dan yang keempat, apabila nilai gamma lebih besar daripada nilai yang bawah. Okey, so jadi kita akan melihat keempat-empat keadaan tersebut. Okey, sekiranya gamma sama dengan kosong. Okey, ini membawa maksud tidak ada vortex, oleh itu silinder tidak berpusing. So, kita akan dapati bahawa sin theta sama dengan kosong. So, sin theta sama dengan kosong berlaku pada kedudukan theta sama dengan kosong dan pi. Oleh itu, kita bolehlah melukis stagnation point dia berlaku di sini dan berlaku di sini. Okey, yang kedua, kita melihat sekiranya nilai gamma lebih kecil daripada nilai yang bawah ataupun nilai gamma lebih kecil daripada 4 pi UA, kita akan dapati bahawa sin theta akan menjadi kurang daripada negatif 1. Dan kedudukan sin theta yang memberi nilai negatif berada pada kluster ini dan juga pada sektor ini. Okay, jadi maknanya memadai untuk kita menulis di sinilah satu step point kemungkinan berada dan di sinilah step point satu lagi kemungkinan ia berada. Dan sekiranya kita melukis streamline, saya harap pelajar boleh melukis cantik-cantik macam gini. So, maksudnya ada had laju daripada linear akan naik pada atas, turun ke bawah. Dia akan naik lagi dan akan turun ke bawah. Dan kemudian akan ada satu lagi yang akan berjalan seperti ini.
Okey, berlanggar pada permukaan ini dan akhirnya ada yang naik ke atas berbentuk bulatan, ada yang turun ke bawah dan akhirnya berlanggar lagi di sini dan dia ada mengalir keluar. Dan yang lain kita kata akan duduk di bawah dia seperti ini. Okey, so saya harap pelajar boleh melukis kedudukan ini dengan baik. Okey, seterusnya, jika nilai gamma sama dengan bawah, iaitu sama dengan 4 pi UA, kita akan, oleh kerana atas dan bawah sama, dia akan menghasilkan 1. So, tetapi gamma ada tanda negatif, so ia akan menghasilkan negatif 1. So, di manakah kedudukan sin theta negatif 1? So, theta akan berada pada keadaan 270 atau 3/2 pi. So, ini adalah 270, bermula di sini. Oleh itu, kita tandakanlah nilai stagnation point dia berada pada kedudukan 270. So, aliran juga berlaku yang sama. Ia akan naik di sini, turun di sini. So, kemudian akan ada satu aliran di sini, berlanggar dengan permukaan. So, kita kata dia akan terikut pusingan silinder tersebut. Dan akhir di sini, dia akan berlanggar lagi dengan titik yang di sini. Dan barulah ia mengalir keluar di sana. So, yang bawah akan mengalir tanpa berlanggar dengan streamline yang berada di atasnya. So, ini sekiranya nilai di atas lebih besar daripada nilai di bawah. So, apabila nilai di atas lebih besar daripada pembahagi di bawah, kita akan mendapati nilai tersebut lebih besar daripada 1. Dan kita faham bahawa sin dan cos tidak boleh lebih besar daripada 1. Oleh itu, kita kata kita mencari nilai theta akan menjadi impossible. Tidak mungkin untuk kita dapatkan nilai angle untuk sin sekiranya nilai sin theta sama juga ataupun lebih besar daripada 1 atau negatif 1. So, jadi kita kata apa yang berlaku sebenarnya ialah nilai stagnation point di sini sebenarnya berlaku di luar ataupun bukan di atas silinder. So, maknanya kalau pusingan ini terlalu laju, okay, akan ada aliran yang masuk di sini, naik di atas dan keluar. Tetapi oleh kerana ia terlalu laju, aliran baru sampai di sini, telah merasa pusingan tersebut akan mengikut berputar dan akhirnya berlanggar dan akan bergerak semula. Okay, itu yang dimaksudkan dengan nilai theta impossible di sini. Okey, saya harap pelajar perlu faham maksud impossible ialah ia tidak berlaku di atas permukaan silinder. Okey, seterusnya kita cuba mengira lift force. Okey, kita pertama untuk mengira force kita perlu mengira pressure. So, pressure ni saya rasa saya telah ulang. Maksudnya kalau kita ada silinder di sini, kita ada 1.2 di sini dan kita ada 1 di sini. So, jadi kalau 1 kita menggunakan had laju U. Kerana apa? Kerana had laju itu belum lagi berubah, belum berlaku pelanggaran atau sebagainya. Tetapi pada pada P2 di sini, okey, pada P2 di sini sebenarnya kita menggunakan kita menggunakan had laju pada permukaan ini. Dan seperti yang saya terangkan, had laju pada permukaan tersebut kita kata akan ada dua komponen, tetapi nilai UR akan sentiasa kosong. So, nilai U theta sahaja yang akan kita ambil. So, kemudian kita masukkan nilai U theta tersebut. So, kita tahu nilai Q di sini kita boleh gantikan dengan 2U sin theta campur gamma per 2 pi A. Kalau kita kuasa 2 kan, kita dapat nilai ini. Dan kalau kita masukkan di dalam equation, kita boleh mendapat nilai ini. So, saya harap pelajar boleh membuat latihan di rumah berkenaan dengan perkara ini. Okey, kemudian kita cuba mengira apakah lift force tersebut. So, kita kenapa kita tinggalkan drag force? Kerana drag force juga kita akan mengira sama juga dengan kosong. Kita cuba mengira nilai lift force sahaja. Oleh itu, rumusnya adalah negatif kameran P2 sin theta A di theta. Kita masukkan nilai pressure P2 yang kita dapat daripada pengiraan sebelumnya. Okey, kemudian kita kata
untuk meringkaskan kameran, sekiranya kita membuat kameran 0 hingga 2 pi untuk sin theta d theta, so ia sama juga dengan keadaan ini. Okey. Okey, so seterusnya kita boleh ringkaskan sebutan kameran tersebut seperti ini. Kita boleh membuat kameran, masukkan nilai 2 pi, so kita boleh dapat nilai ini. Okey. Dan kalau kita masukkan nilai tersebut, kita boleh dapat sama juga dengan FL sama dengan rho U gamma. So di mana rho adalah density of fluid, U adalah free stream velocity ataupun had laju linear, dan gamma adalah strength of vortex. So jadi idea ini dipanggil Kutta-Joukowski theorem. So maksudnya sekiranya silinder itu berputar, okey, dan ada had laju linear yang datang, membawa maksud kita boleh generate lift force.